Sekarang mereka bermain dengan kata-kata seperti ini. Apakah sebenarnya Allah wujud atau tidak? Biasa kalimah macam ni datang daripada agama lain atau orang yang jelas tak ada agama. Allah ada ke tak ada? Hak ni orang ada agama ke orang yang memang tak ada agama? Kalaulah luar pada Islam sekalipun, non-Muslim, kalau dia Kristian, dia masih mempercayai keberadaan Tuhan. Yahudi masih mempercayai keberadaan Tuhan. Agama-agama lain mempercayai keberadaan Tuhan. Kalau hak jenis tak percaya ni, ada agama ke tak ada agama? Baik. Sebelum ni, kita kenal satu kelompok yang dinamakan sebagai ateis. Bukan etis. Etis pun bahaya, etis pun bahaya. Etis bahaya pada kesihatan, etis bahaya pada akidah dan pegangan. Baik. Pertama, anda harus kenal 3 benda ni dulu. Baik. Dalam disiplin ilmu teologi, ilmu yang bersangkutan dengan keugamaan dan akidah, yang pertama kita sebut sebagai tisma. Tak ada lagi ateis depan tu. Tisma. T-E-I-S-M-E. Tism. Kalau nak berhenti, tism. Ma'arif dia sukun. Tisma. Bila sebut tisma, dia terbahagi kepada 2. Satu dipanggil monotism, yang kedua dipanggil politism. Monotism ialah mana-mana kumpulan, mana-mana manusia yang meyakini dan mempercayai kewujudan Tuhan. Tetapi dari sudut monotisme, mereka hanya mempercayai Tuhan itu satu, tunggal, esa. Jadi mana-mana agama, mana-mana individu, mana-mana kumpulan, mana-mana grup dia yakin dan percaya Tuhan tu ada dan Tuhan tu bersifat tunggal dan esa, dia termasuk dalam kelompok monotism. Kalau satu lagi dipanggil politism. Kalau politism, mana-mana kelompok, grup, agama, orang, individu yang percaya Tuhan tu ada, tapi Tuhan tu jenis ramai, jenis banyak, jenis berbilang, dipanggil politism. Hakikatnya, hak ni tunggal, hak ni ramai, dua-dua ni digabungkan dalam tisma, dua-dua percaya Tuhan tu ada. Konsep ketuhanan saja yang berbeza. Okey, jelas satu. Ke tak faham lagi? Faham tak? Yang kedua, tambah A sebiji kat depan, baru jadi ateisma. Ateisma ni ialah orang-orang yang menolak dan menafikan kewujudan dan keberadaan Tuhan. Dengan nisbah paling mudah, Tuhan tu tak wujud, Tuhan tu tak ada. Tak ada bagi dia. Jadi kalau kita tanya siapa yang cipta dia, siapa yang cipta alam semesta, siapa yang cipta semua makhluk ni, dia kata jadinya sendiri. Boleh tak satu benda nak jadinya sendiri? Sama ada benda bernyawa atau jamadat seperti botol. Hai botol, jadikan diri kamu sekok lagi, boleh keluar botol satu lagi. Botol tak mampu nak menjadikan botol satu lagi sebelah dia. Gelas tak mampu nak mencipta gelas satu lagi sebelah dia. Meja tak mampu nak mencipta meja satu lagi. Bahkan hak bernyawa sekalipun cuba buat seorang lagi, anda boleh tak? Abang, cuba buat keluar seorang lagi. Tak boleh. Walaupun kita ada roh, kita bernyawa, tak boleh. Sebab kita bukan pencipta. Baik, sebelum kita hurai lagi panjang, kita pergi kepada yang ketiga. Yang ketiga ni mungkin anda tak pernah dengar. Yang ni dipanggil agnotisma. Agnotisma. Hak ni dia duduk celah-celah, dia duduk tengah-tengah. Kalau first tadi percaya Tuhan wujud, hak nombor 2 tak percaya. Ini ialah mana-mana kumpulan, grup dan kelompok atau individu yang meragukan. Tu saja beza. Hak first percaya, 2 tolak terus, hak ni ragu kewujudan dan keberadaan Tuhan. Bila mereka berada pada status dan level ragu-ragu,
Sekiranya kita datangkan hujah baik daripada kitab-kitab suci ataupun hujah-hujah logik, bila mereka boleh terima, mereka akan berpindah sama ada jadi isma. Percaya, oh betul ya. Sebelum ni aku ragu-ragu, aku was-was. Bila mari dalil, kemas dalil kamu, aku percaya. Ataupun kalau dalil tak kemas, dia akan jadi duduk hak nombor 2 tadi. Kalau aku ni tak kemas lagi ni, aku tak puas hati jawapan kamu ni, jadi aku tak percaya lagi lah Tuhan tu wujud. Apa pun jawapan, sama ada dia setuju tak setuju, dia akan pergi pada 2 tadi tu juga. Sebab itulah dia kurang popular, sebab dia cuma meragui, dia duk was-was. Nak percaya hak tu pun tak sepenuhnya, nak percaya hak ni pun tak sepenuhnya, nak tolak hak tu pun tak sepenuhnya, nak tolak hak ni pun tak sepenuhnya. Baik, bila kita bermain tentang kewujudan, yang ini bagi orang-orang tua hadut depan saya. Kalau sensitif kataan tua, orang-orang lama. Orang-orang lama depan saya yang sudah terbiasa dengan sistem pendidikan tradisional. Kita dulu dah, kita biasa memondok. Banyak, kalau tempat saya di Kelantan banyak pondok, Kedah pun banyak pondok, negeri lain pun ada pondok-pondok dia, pondok-pondok tertentu. Biasa kalau kita belajar di pondok dulu, bahagian akidah ataupun tauhid, dia selalu sinonim dengan pengajian dan pembelajaran sifat 20. Kalau ada orang nak bangkang kata sifat 20 bid'ah, kumpilah bid'ahnya. Sifat 20. Sifat pertama yang kita belajar sifat apa? Sifat wujud. Baik. Sifat wujud. Bila sebut sifat wujud, ada perbahasan ulama. Bila kita memegang aliran Imam Abu Hasan Asy'ari dengan Imam Abu Mansur Maturidi, betul. Bila berbahas tentang kalimah wujud, kita tengok apa kata Imam Abu Hasan Asy'ari. Imam Abu Hasan Asy'ari kata ain maujud itu merujuk kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Ain maujud ialah zat Allah, dan maujud itu diambil sebagai amrun i'tibari, iaitu satu perkara yang diiktibarkan. Apa maksud dia? Apa maksud dia? Amrun i'tibari. Tengok pandangan kedua Imam Fakhruddin Ar-Razi gabungan dengan pandangan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dia mengatakan bahawa ain maujud itu bukanlah zat dan bukanlah selainnya, tetapi dia hanya bersifat haliyah, untuk menceritakan tentang keberadaan hal tersebut. Jadi ada perbezaan. Sekarang ni bila kita sebut tentang wujud, hari ni hak orang memperlekehkan ilmu sifat 20 ni, mereka ingat belajar sifat 20 ni senang. Okey, yang pertama sifat apa? Senangnya sifat wujud. Apa tu wujud? Wujud tu wujud. Wujud tu ada. Okey, pindah ke sifat yang kedua, bapa. Ataupun kidam ataupun apa seterusnya. Lagu tu kan memahami sifat wujud Allah. Lagu tu kan? Baik. Sebenarnya ambil kalimah wujud ni wujud apa? Jangan kata saya nak mengajak orang tua di sini dak ni. Saya nak ulang balik. Bila orang memperkatakan tentang isu kewujudan dan keberadaan, wujud sekarang yang kita bincang ini ialah zat atau sifat. Wujud yang kita duk bincang sifat 20 ni zat ke sifat? Nama lagi sifat 20. Jadi satu yang disifatkan pada zat Allah, sesuatu yang disandarkan pada zat Allah, sesuatu yang dinisbahkan pada zat Allah. Kita bukan nak menafikan zat tu sememangnya ada. Tapi kalimah wujud pada pembelajaran sifat tu, sebenarnya wujud sendiri tu ada ke tak ada? Bukan makna dia wujud tu ada, wujud tu wujud. Wujud tu sendiri ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Sudahlah. Bukan tasawuf ni. Ni hak kira tauhid sifat 20 hak rendah-rendah lagi ni. Baik. Contoh nak bagi senang faham. Saya pergi rumah Tok Imam mana Tok Imam? Ni. Saya pergi rumah Tok Imam. Kebetulan Tok Imam tak ada.
Saya pun duduk tengok kat jendela, tengok kat pintu, tak nampak bayang, tak nampak kelibat, tak nampak zat, tak nampak batang tubuh. Tiba-tiba keluarlah isteri Tok Imam. Jadi saya pun tanya, Tok Imam ada ke tak ada? Tengok soalan tadi, Tok Imam ada ke tak ada? Baik, kita bayangkan isteri Tok Imam faham benar permasalahan ni. Dia pun tanya saya balik, Ustaz nak ke Tok Imam ke, nak ke ada ke, nak ke tak ada? Kita tanya Tok Imam ada ke tak ada? Dia tanya Ustaz nak ke Tok Imam ke, nak ke ada ke, nak ke tak ada? Hakikatnya kita pergi nak ke siapa? Nak ke Tok Imam. Nak kepada Tok Imam, tetapi kenapa perlu keluar ada atau tak ada? Sebab persoalan ada atau tak ada keluar, Tok Imam ada ke tak ada, Tok Imam? Sebab Tok Imam tak ada lah, baru keluar isu wujud atau tak wujud, ada atau tak ada. Sekiranya hak keluar tu memang Tok Imam. Logik atau tidak persoalan macam ni muncul. Tok Imam hak muncul. Tok Imam ada ke tak ada? Perlu tak soalan tu keluar? Persoalan wujud dengan tak wujud, ada dengan tak ada, tak perlu diperbahaskan lagi. Sebab zat dia di depan kita. Jadi sekarang zat Allah, zat yang nampak atau tak nampak, yang boleh dilihat atau tak boleh dilihat. Bila tak boleh, untuk mengesahkan juga kewujudan, keberadaan zat Allah, maka datanglah kalimah wujud tadi disifatkan pada zat. Zat confirm ada, tu zat dia. Tapi bila kata Tok Imam ada, adanya duduk di mana? Adanya duduk di mana? Tu bawa keluar seketui ada. Faham tak maksud saya ni? Kau pening ni. Kau pening. Zat tu zat lah. Wujud tu wujud. Wujud tu wujud tu. Wujud tu duduk di mana? Wujud duduk di mana? Nak bagi senang faham lagi, kita pergi dalam lagi contoh. Ni bukan eskatologi ni. Ni hal lain, tak apalah. Okey, contoh. Bila pada sejak azali dulu Allah dengan zat yang tersendiri berdiri dengan sendirinya, bayangkan waktu tu dia tak menciptakan apa-apa makhluk. Dia tak menciptakan apa-apa bahasa, tak menciptakan apa-apa suara, tak menciptakan apa-apa bunyi. Ada tak wujud? Kalimah wujud pun tak ada lagi. Perkataan wujud pun tak ada. Suara yang orang sebut wujud pun tak ada. Berdiri dengan sendirian. Siapa ada tu? Zat Allah. Sebenarnya wujud tu datang kemudian ke lagu mana? Suara tak buat lagi, bunyi tak buat lagi. Dia dengan zat yang tersendiri. Jadi bila dia menyatakan ketuhanan dia, tapi kita tak boleh tengok, maka ambil wujud tadi dinisbahkan atas zat Allah untuk mengesahkan dia tu sememangnya ada walau kita tak nampak tengok. Pening ni. Nampak sudahlah. Okey, nak faham mudah lagi. Angin okey. Angin. Kita pasang kipas, rasa tak deruan angin? Kita rasa deruan angin. Dan kita tahu hak kita rasa tu angin. Kita rasa tu angin. Kita tanya, angin wujud ke tak? Angin wujud ke tak? Ya, angin wujud. Angin tu dia cuba tunjuk wujud tu. Wujud angin. Wujud angin nak mari kat mana? Adakah wujud tu dinisbahkan atau wujud tu sendiri wujud hal lain pula? Angin tu satu hal. Angin tu satu hal. Wujud tu, kalimah wujud, perkataan wujud tu dinisbahkan atas angin atau dia tu sendiri satu benda yang lain? Pening dah pula dah. Tak payahlah, kita tajuk lain sebenarnya. Kita bahas lain. Dah tengok pening lah. Okey. Faham lah? Kau tak faham lagi ni? Tak apalah, biarlah itulah. Yang pentingnya bukan kita nak menafikan zat tu. Kita nak tengok sama ada kalimah wujud tu
benar-benar ada atau sesuatu benda yang disifatkan atau dinisbahkan kepada Allah semata-mata. Zat tu memang wujud. Zat tu atas nama zat. Tak payahlah aku pening. Saya cuba dah nak berendah tapi tak boleh juga. Hak saya boleh berendah kursi ni lah. Okey, tak apalah. Kembali. Sekarang ni bila kita nak menyatakan Tuhan tak wujud dengan alasan sebab kita tak boleh nak tengok bentuk jinsim, material dan bentuk, adakah dia berbaloi? Contoh perkataan, saya rasa Tuhan ni tak wujud lah sebab saya tak boleh nak tengok muka dia, sebab saya tak boleh nak tengok rupa dia, sebab saya tak boleh nak tengok jisim dia, sebab saya tak boleh nak tengok bentuk dia. Berbaloi atau tidak mengeluarkan perkataan macam ni untuk menafikan keberadaan dan kewujudan Tuhan? Berbaloi atau tidak? Tak berbaloi bagi kita yang memahami. Tapi bagi mereka, mereka rasa berbaloi untuk minta pembuktian. Dan bila ini minta dibuktikan, kita akan jadi apa? Akan jadi susah. Sebab memang tak boleh dibuktikan bentuk tu, tak boleh dibuktikan rupa tu, tak boleh dibuktikan keberadaan tu. Sebab itulah dalam Islam, inilah yang dipanggil keimanan. Inilah yang dipanggil keimanan, percaya dengan hal-hal yang bersifat ghaibiyah. Allah ghaib, malaikat ghaib, qada ghaib, hari kiamat ghaib. Jadi kita percaya ke tak percaya benda tu? Kita percaya walaupun tak nampak, itulah dinamakan keimanan. Tapi bila diminta akan pembuktian secara logik, secara saintifik, secara jelas, boleh tak? Boleh tak? Saya nak tengoklah malaikat ustaz, cuba tunjuk. Tak boleh. Saya nak tengoklah suasana huru-hara kiamat lagu mana, cuba screenkan ke, cuba tunjukkan ke. Tak boleh. Saya nak tengoklah takdir saya esok dia tulis apa, kalau aksiden saya tak keluar rumah, contoh. Tak boleh. Tapi bila diminta pembuktian, kita akan tersekat di sini. Tetapi kewujudan Allah boleh dirasai atau tak boleh? Hatu boleh. Tapi walaupun kita kata boleh, penerimaan untuk mereka masih terlalu sukar. Sebab mereka nak seketui. Hatu yang jadi payah. Mereka nak seketui, mereka nak biar boleh tengok, biar jelas. Oh ni, aku percaya dah. Ni sungguh dah.